Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita akan tengok matematik tingkatan 4. Okay, practice comprehensive untuk part 6. Jadi kita tengok buka muka surat 178. Okay. Buku test muka surat 178. Jadi kita bermula dengan soalan 7. Okay, soalan 7. Okay, Puan Jasmine merupakan seorang tukar jahit. Beliau menjahit dua jenis baju kurung. Satu ialah baju kurung besar dan satu ialah baju kurung moden. Ingat ada dua jenis baju kurung. Katakan Puan Jasmine menjahit helai baju kurung besar. Okey, ada kata kunci Maksudnya baju kurung besar merujuk kepada S dan baju kurung moden merujuk kepada Y. Okey, merujuk kepada Y. Maksudnya ada dua jenis baju kurung. Satu baju kurung besar rujuk S, baju kurung moden rujuk Y. Ini kata kunci yang sangat-sangat penting pada suatu bulan tertentu. Maklumat di bawah berkaitan dengan jahitan kedua-dua jenis baju kurung oleh Puan Jasmine pada bulan tersebut. Ketiga ABC ini adalah maklumat. Okey. Jumlah baju kurung yang dijahit selebih-lebihnya 40 helai. Jadi ini adalah kata kunci. Biasanya pelajar tidak faham apa maksudnya selebih-lebihnya. B, bilangan maksimum. Okey, ini adalah kata kunci. Maksudnya maksimum paling banyak. Baju kurung besar ialah 25 helai. C, okey, bilangan minimum baju kurung moden ialah 10 helai. Jadi ini adalah minimum. Maksudnya paling kurang. Okey, paling kurang baju kurung moden ialah 10 helai. Okey, jadi sekarang baru soalan. Berdasarkan maklumat di atas, satu, tulis tiga ketak sama. Ada nampak ketak samaan linear selain S lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar kosong yang mewakili situasi di atas. Jadi ini akan tolong kamu macam mana kamu nak lukis graf nanti. Ini S lebih besar kosong dan Y lebih besar kosong yang mewakili situasi di atas. Jadi pertama kita jawab soalan satu dulu. Maksudnya tulis tiga ketak samaan berdasarkan tiga maklumat ini, iaitu ABC ini ABC ini boleh bentuk tiga ketak samaan. Maksudnya satu ini sebenarnya rujuk tiga maklumat ini Jadi pertama, okey, 7 1 soalan. Okey, jadi kita bentukkan persamaan A dulu. Okey, persamaan A. Jumlah baju kurung yang dijahit selebih-lebihnya 40 helai. Apa maksudnya selebih-lebihnya? Maksudnya dia paling maksimum, maksudnya dia paling banyak ialah 40. Boleh dia lebih daripada 40? Tidak boleh. Maksudnya paling banyak satu bulan itu, jumlah baju kurung yang dia jahit ialah paling banyak maksimum ialah 40. 41 boleh? Tidak boleh. 42 boleh? Tidak boleh. Boleh dia kurang? Boleh dia kurang. Tapi maksimum 40. Ini maksudnya selebih-lebihnya. Maksudnya dia ada dua jenis baju kurung, betul? Satu ialah baju kurung S dan satu ialah baju kurung Y. Maksudnya jumlah S tambah Y, okey, kurang ataupun sama dengan 40. Maksudnya maksimum dia boleh sama dengan 40 maksudnya maksimum dia ialah 40. Boleh kurang tapi tidak boleh lebih. Ini maksudnya selebih-lebihnya. Boleh faham kata kunci? Sebab itu saya cakap kata kunci ini penting Okey, B. Okey, persamaan A sudah keluar. B, bilangan maksimum baju kurung besar ialah 25 helai. Jadi sebenarnya kata kunci ini sama dengan ini sama. Hanya cara dia nak sampaikan maklumat tidak sama. Okey, tapi dia membawa maksud yang sama. Maksudnya maksimum ialah 25. Okey, ini ialah baju kurung besar. Baju kurung besar tadi kita tengok dia rujuk kepada S betul? Maksudnya A di sini maksimum maksudnya dia boleh kurang tapi paling banyak ialah 25. Boleh faham? Dia boleh 26? Tidak boleh Tidak boleh 26, 27 tidak boleh. Asalkan dia lebih 25 tidak boleh. Dia sudah cakap maksimum ialah 25. Dia boleh kurang tapi tidak boleh lebih. Okey, C. Bilangan minimum baju kurung moden ialah 10 helai. Jadi baju kurung moden ialah rujuk Y Jadi minimum maksudnya paling kurang ialah 10. Maksudnya dia boleh lebih. Tapi paling kurang ialah 10. Jadi C. Y lebih besar ataupun sama dengan 10. Maksudnya dia boleh 11, 12, 13. Maksudnya
dia paling minimum ialah 10. Tapi dia boleh kurang? Tidak boleh ya. Ingat, tidak boleh kurang. Maksudnya 9, 8, 7 tidak boleh. Sebab dia sudah cakap minimum ialah 10. Maksudnya dia boleh sama dengan 10 ataupun lebih. Jadi biasanya pelajar keliru dengar biasanya kata-kata kunci macam ini ya. Dia bukan sahaja ada kata kunci 3 jenis ini saja. Dia banyak ya. Sebab itu kamu kena faham soalan. Okay? Jadi, satu, tulis 3 bersama, dia sudah jawab. Okay? Jadi 3 bersama ini ya. Okay? Jadi kita tengok 2. Sebenarnya 1 tak susah, asalkan kamu boleh faham kata kunci dia. Okay? Jadi 2, kita tengok 2. 2 ialah lukis dan lorek rantau sepungia yang memuaskan kertas sama linia yang dibina. Maksudnya kamu kena lukis graf. Okay? Jadi macam mana lukis graf? Okay? Apabila kamu nak lukis graf, ingat bersama ini kamu mesti menjadi linear. Jadi maksudnya kamu kena lukis graf S tambah Y sama dengan 40. Okay, dan kamu mesti lukis graf S sama dengan 25. Dan satu lagi ialah Y sama dengan 10. Maksudnya kamu kena lukis 3 bersama linear ini ya. Tukar simbol kertas samaan menjadi sama dengan. Boleh faham? Jadi macam mana kamu nak lukis graf? Sangat senang. Okay. Kalau kamu sudah tengok soalan tadi, saya sudah cakap. Okay. S lebih besar pada 0, Y lebih besar pada 0. Maksudnya nilai S dan Y kamu ialah semua positif. Positif. Tak ada nilai negatif. Jadi kalau tak ada nilai negatif, maksudnya sangat senang. Okay. Biasanya 10 petak ini, okay. Cikgu lukis di sini ya, tulis di sini. Okay. 10 petak yang kecil ini ya, 10 petak yang kecil ini. Okay. Sampai dari sini ya, okay. Dari sini sampai sini ya, 10 petak yang kecil ini biasanya mewakili 2 cm. Ingat, 2 cm. Okay. Biasanya kita bagi ruang 2 cm. Jadi untuk lukis pasti Y. Okay. Biasanya lah macam ini. Kalau tidak cukup ruang, baru kita adjust balik. Okay. Ini ialah untuk pasti Y. Boleh? Dan seterusnya, ini pun sama. Biasanya kita bagi ruang 2 cm juga. Maksudnya 10 petak kecil. 2 cm juga untuk lukis pasti S. Okay, untuk lukis pasti S di sini. Okay. Jadi, 0 jangan lupa letak. Tapi biasanya skala masalah ialah cikgu. Okay, biasanya pelajar, biasanya pelajar ada masalah ialah, cikgu, saya tidak tahu skala dia. Macam mana saya nak lukis? Jadi kamu kena kira ada berapa unit kamu boleh letak. Contoh pasti Y ini, kamu tengok dia ada 2 cm. Katakan kita 2 cm boleh letak 1 unit. Unit itu ialah 1 ke 2 ke, belum tahu lagi ya. Jadi kamu kira kamu berapa unit kamu boleh letak. 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maksudnya paling banyak 11 unit kamu boleh letak. Jadi cikgu tulis di sini ada 11 unit. Jadi ini pasti S pun sama. Kamu tengok berapa unit kamu boleh letak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya ini ada 8 unit kamu boleh letak lah. Ada 8 unit kamu boleh letak. Jadi kita tengok soalan tadi. Maksudnya dalam skala kamu pasti Y pasti M mesti ada 25. Sebab S sama dengan 25. Kalau tak ada 25, kamu tak dapat lukis bersamaan. Betul? Maksudnya 25 mesti ada. 10 mesti ada. Dan ini 40. 40 tak semestinya sebab dia campur kan. Campur 40. Jadi maksudnya kamu kena tengok. Kena tengok kalau kamu nak lukis jadi ini langkah. Ini tak ada langkah lagi ya. Sebab kamu sudah tahu nilai S sama 25, Y sama 10. Jadi bagi persamaan ini kamu cuba cari pintasan. Pintasan S dan pintasan Y. Supaya kamu tahu dia paling tinggi boleh sampai berapa. Dan dia paling kanan. Pintasan S paling kanan dia boleh sampai unit berapa. Jadi macam mana kita cari pintasan Y, pintasan S. Kalau kita nak cari pintasan Y, contoh. Kalau kita nak cari pintasan Y, biasanya S ialah 0.
Kalau S kosong, maksudnya kosong tambah Y sama dengan 40. Maksudnya S ini jadi kosong. Jadi Y sama dengan 40. Boleh, jadi pindasan Y 40. Maksudnya nanti kamu beri skala sini paling tinggi ya, mesti sampai 40. Oke. Jadi seterusnya kita nak cari pindasan S. Jadi pindasan S, Y sama kosong. Ingat, pindasan Y S sama kosong, pindasan pindasan S Y sama kosong. Ingat, ini mesti hafal. Y sama kosong, maksudnya Y ini tukar jadi kosong, maksudnya S tambah kosong sama dengan 40. Jadi S sama dengan 40. Maksudnya sini paling kanan. Paling kanan pun kena sampai 40. Boleh faham? Maksudnya Y paling tinggi pun kena sampai 40. S paling kanan pun kena sampai 40. Oke. Jadi tadi kita tengok pasti Y tadi ada 11 unit kamu boleh tulis, betul? Tapi 11 unit alang-alang tidak cantik. Jadi kita tukar tulis 10. 10 unit kita tulis lebih cantik sikit. Tadi kita tengok okey. Y paling tinggi 40 Jadi kalau 40 bagi dengan 10 unit kita boleh tulis Jadi berapa satu unit berapa skala kita boleh letak berapa? Okay, boleh letak 4, betul? Letak 4. Kalau kamu rasa 4 susah, mungkin kita boleh letak 5, cukup kah? 5. Okey, takut 5 tidak cukup tengok 5, 10, 15, 20, 25, 30, 3. Okey. Cukup 5 cukup. Jadi 5 lebih senang Jadi sebab 4 alang-alang kalau 4 alang-alang biasanya kita susah nak ambil unit yang kecil-kecil petak ini jadi tidak sesuai, kita ambil 4 lah. Jadi kita tukar jadi 5. Okey, lebih senang Okey, lebih senang kita ambil. Jadi maksudnya kita sini boleh bermula dengan 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Okey, maksudnya paling tinggi sampai 40. Kalau kamu nak tinggi sikit lagi pun boleh 45. Okey, ada pelajar tanya, cikgu kalau saya ikut sini 4, 8, 12 boleh kan? Maksudnya macam tadi inilah. 4. Maksudnya 2 cm ini 2 cm ini 4 unit. Boleh Tidak salah. Sebab soalan kalau kamu tengok soalan tadi, dia tidak tentukan kamu mesti guna skala mana satu Kecuali soalan ada cakap kalau soalan ada cakap contoh pasti Y mesti guna 2 cm kepada unit, jadi kamu mesti pakai unit itu. Kalau soalan tidak beritahu pasti Y pasti M mesti guna unit apa, jadi kamu ikut kamu sendiri rasa yang mana satu paling sesuai. Okey, jadi unit yang paling sesuai biasanya kita pakai ingat ada 4 cikgu ini nota biasanya ada 4 skala kita boleh rujuk iaitu 2 cm kepada 1 unit. Okey, 2 cm kepada 2 unit, 2 cm kepada 5 unit, dan 2 cm kepada 10 unit. Okey, biasanya 4 unit ini yang paling sesuai yang kita pakai lukis pasti Y pasti S. Tapi ada unit yang lebih daripada itu? Memang ada. Kalau nanti soalan lapang saya rasa dia boleh sampai 1000 kalau tak silap. Kalau unit yang lebih tinggi maksudnya lebih baik kita pakai 20, 30, 50, 100 macam itu unit lah. Tapi bagi unit yang kecil biasanya 4 unit ini kita pakailah. Okey, boleh faham? Jadi bagi saya bagi cikgu 2 cm kepada 5 unit paling sesuai okey. Sebab kalau kamu pakai 1, 2 tak cukup okey, tidak cukup tulis Tapi kalau kamu pakai 4 macam tadi kita kira, pakai 4 pun alang-alang nanti kita kira peta-peta kecil ini susah nak kira. Jadi kalau 10 unit pun terlalu rendah, you tengok kalau 10 unit, okey, 2 cm kepada 10 unit maksudnya 10, 20, 30, 40, 4 sudah. Okey, jadi tidak sesuai sebab terlalu rendah. Jadi 5 unit paling sesuai untuk pasti Y. Okey, sekarang kita tengok pasti S juga. Okey, pasti S kita tengok paling tinggi pun 40 dan tadi kita tengok berapa unit kita boleh tulis 8 unit.
Okey, maksudnya ada 8 ruang kita boleh tulis jadi sama juga 40 bagi 8 kalau kamu tekan kalkulator 5. Okey, sangat cantik. Betul? 40 bagi 8. Jadi maksudnya satu ruang maksudnya 2 cm setiap 2 cm kita letak 5 paling sesuai ya. Okey. Jadi ini pun sama, letak 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Okey, you tengok. Memang cung-cung ngang-ngang cantik. Okey. Jadi seterusnya kita lukis Okey. Lukis bersama yang senang dulu boleh. Lukis ini. S sama dengan 25. You tengok simbol dia, masih ingat. Okey, masa kamu lukis ada garis penuh-penuh, ada garis putus-putus. Masih ingat, kalau simbol macam ini pakai garis putus-putus Kalau simbol macam ini pakai garis penuh okey, harap kamu tidak lupa. Jadi kalau ikut soalan ini, you tengok ketiga-tiga ini Supaya itu ini simbol kamu jangan letak seberangan Okey. Jadi sekarang soalan ini dia ketiga-tiga simbol ada sama. Jadi maksudnya semua garis penuh lah kita pakai. Jadi S sama dengan 25. Jadi kita cari S dipasi S sama 25 di sini. Jadi kita lukis garis penuh bukan garis putus-putus. Okey, kita lukis. Okey, S sama bawah sini kamu boleh letak lah. Okey. S sama dengan 25. Okey, tulis persamaan dia. Okey. Persamaan yang kedua, okey, lukis ini Y sama 10 sama juga garis penuh Jadi cari Y dipasi Y 10. Okey, garis penuh Okey, jadi di sini kamu boleh letak tepi sini lah. Okey, Y sama dengan 10. Lebih senang Jadi seterusnya, kita nak lukis ini S tambah Y sama 40. Tadi kita sudah kira pindasan Y ialah 40. Jadi pindasan Y 40. Sini kamu boleh buat satu tanda. Okey. Lepas tu pindasan S juga 40. Betul? Tadi kita sudah kira. Okey. You jangan ingat ini tidak pandu kamu Memang ini memang maklumat ini boleh tolong kamu Jadi pindasan S juga 40. Jadi dua titik yang kamu tanda ini kamu sambung Okey. Boleh? Okey, jadi kalau boleh sediakan pembaris yang panjang sikit lah. Okey. Sebab kalau lukis graf ini pembaris 15 ini memang tak cukup panjang Jadi kalau boleh jadi sediakan pembaris yang panjang untuk lukis untuk letak sambung dua titik yang kamu tanda tadi. Okey. Jadi sambung. Okey, jadi soal sambung jadi ini ialah persamaan, kamu boleh letak sinilah. Okey. S tambah Y sama dengan 40. Okey, tulis di sini Okey. Jadi ketiga-tiga persamaan sudah lengkap. Jadi memang sudah jawab soalan 2. Okey. Sudah jawab lukis dan lolek. Lolek ada lolek lagi. Jadi lolek maksudnya kamu kena ikut. Masih ingat sebelum ini kamu sudah belajar lolek kawasan yang memuaskan kertasamaan. Jadi S tambah Y kurang daripada 40. Kurang maksudnya di bawah graf. Masih ingat? Okey. Masih ingat macam mana lukis Kalau di bawah tak kisah macam ini, macam ini. Okey, ini maksudnya kurang okey, di bawah graf Kalau lebih ini di atas graf okey. Harap kamu masih ingat maklumat ini. Jadi di bawah graf maksudnya di luar di mana kamu boleh ringan sikit lolek sebab nanti boleh padam. Okay, maksudnya di bawah graf ini maksudnya kawasan sini lah. Kalau boleh jangan sentuh graf nanti kalau kamu sentuh jadi nanti kamu padam susah sikit Maksudnya di bawah graf ini. Satu ialah S kurang atau bersamaan 25. Jadi S di sini. Kalau kurang ialah di sini lah. Sini ialah lebih, sini ialah kurang. Jadi maksudnya S kurang atau bersamaan 25 maksudnya di mana? Di sini Okey, kamu boleh lolek ringan sikit. Asalkan kamu boleh nampak lah. Kawasan sini pun ada. Kawasan sini. Ini
S kurang daripada 5. Maksudnya kawasan sini ya. Okey, seterusnya Y lebih atau bersama dengan 10. Okey, kalau Y maksudnya lebih ya, maksudnya di atas sini. Okey, sangat senang kan? Bawah ialah kurang. Maksudnya kamu lolek di atas sini ya. Jadi kamu tengok perhatikan di mana ruang. Okey. Oh, jangan lupa ada satu lagi. Nah, sini ya, jangan lupa. S lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada 0. Jadi S lebih besar daripada 0. Maksudnya sinilah, kawasan sini ya. Okey, lebih besar. Maksudnya ingat tadi saya cakap. Lebih besar, sini kurang sini lebih. Okey. Jadi maksudnya di kawasan sini juga. Okey. Dan Y lebih besar daripada 0 di sinilah, di atas sini. Jadi memang tidak ada berkaitan sebab Y sudah lebih besar daripada 10. Jadi kalau kamu lukis Y lebih besar daripada 0 pun tidak kacau. Okey, jadi tak lukis, ada lukis pun tidak kacau lah. Sebab di sini dia ada syarat Y lebih besar daripada 10. Okey. Jadi kamu tengok di mana kawasan ada paling banyak garis dia boleh bersilang. Jadi sangat jelas ialah kawasan ini, betul? Okey, kawasan ini. Jadi kamu lolekkan sekarang kamu boleh kuat sikit lah. Okey, lolekkan. Okey, kawasan ini. Ingat jangan pergi hitam. Kalau kamu pergi hitam, baju masa. Okey, maksudnya kawasan ini. Okey, banyak masa kamu baju. Jadi kawasan yang selebihnya yang tidak berkaitan, jadi kamu boleh padan. Sebab itu saya cakap apabila kamu awal-awal cari jawapan, kamu boleh lukis ringan sikit. Untuk senang kamu padan nanti. Ini ingat mesti padan. Ini tak ada. Dan bahagian sini padan. Sini hanya 2 saja. Jadi tidak ada berkaitan. Mesti maksimum paling banyak garis dia boleh bersilang pada satu ruang itu. Itu ialah kawasan yang berlolek yang kamu kena lukis. Ingat. Ini tak ada. Padan. Jadi sudah bersih. Boleh ikut maksudnya kawasan ini. Jadi sudah jawab soalan 2 lengkap. Boleh? Okey, jadi seterusnya. Okey, jadi sekarang kita tengok 3. Okey, 3. Okey, daripada graf tentukan bilangan minimum dan maksimum baju kurung moden yang mungkin dijangkit jika bilangan baju kurung besar ialah 10. Maksudnya kalau Puan Jasmine ini ya. Okey, kalau dia boleh menjahit baju kurung besar 10 helai. Maksudnya berapa baju kurung moden minimum dan maksimum dia boleh jahit. Jadi sangat senang. Boleh faham soalan. Okey, jadi kita cari. Okey, kalau ikut soalan tadi, baju kurung besar ialah S. Maksudnya kita cari S sama dengan 10. Okey. Kalau kita cari S sama dengan 10, tengok di sini. S sama dengan 10. Dan kalau kamu buat satu garis putus-putus, melintasi kawasan yang berlolek ini ya. Okey, melintasi kawasan yang berlolek ini, S sama 10 garis putus-putus. Jadi kamu dapati bahawa dia bersilang pada 2 titik, betul? Maksudnya ini ialah minimum untuk Y baju kurung moden. Okey, minimum dan ini ialah maksimum untuk baju kurung moden. Sebab baju kurung moden ialah Y jadi kita tengok Y boleh faham? Maksudnya apabila baju kurung besar, apabila dia boleh jahit 10, melintasi graf yang kawasan yang berlolek. Maksudnya minimum baju kurung moden dia boleh jahit 10 dan maksimum dia boleh jahit 30. Boleh faham? Sebab itu jawapan sangat senang. Kamu boleh tulis. Okey, nombor 3. Okey, untuk supaya kamu tidak keliru. Okey, ingat 3 yang saya tik ini ialah jawapan. Okey, ini ialah langkah-langkah untuk melukis graf. Okey, tak ada markah. Tak ada markah. Sebab dia tolong kamu lukis graf sahaja. Jadi yang ada markah ialah ini ya. Boleh? Lepas tu, graf yang lukis cantik ada markah. Okey. Langkah masa kamu cari graf itu tak ada. Ingat.
Jadi 3 macam mana kamu tulis? Jadi okey, sangat senang. Maximum okey. Kamu tulis bilangan maximum baju kurung modern sama dengan 30 helai. Okey, tadi kita sudah tengok paling maximum 30. Okey, jadi bilangan minimum macam ini cari jawapan baju kurung modern sama dengan 10 helai. Okey, macam ini cari Ini sudah markah penuh sudah. Jadi seterusnya kita tengok soalan yang terakhir untuk soalan 7, iaitu 4 Ini pasangan yang paling susah. Harga jahitan sehelai baju kurung besar ialah RM50, kata kunci Untuk S inilah, okey, masih ingat baju kurung besar. S ini sehelai ialah RM50 dan baju kurung modern ialah Y sehelai ialah RM75. Berdasarkan rantau sebelumnya, itu pendapatan maksimum. Dia nak maksimum maksudnya dia boleh dapat income yang maksimum yang dapat dijanarkan oleh Puan Jasmine jika ini syarat dia berjaya menjahit 15 helai baju kurung besar. Maksudnya dia boleh jahit 15 helai baju kurung besar. Maksudnya baju kurung modern dia boleh berapa? Jadi kamu cari di sinilah, okey. Kalau baju kurung besar S ialah 15. Maksudnya Y baju kurung modern maksimum dia boleh berapa? Okey, kamu sama juga macam cara tadi nombor 3 itu Maksudnya maksimum dia boleh jahit berapa? Okey, kalau kamu tengok ini ialah minimum, ini ialah maksimum. Sebab dia nak income maksimum. Jadi kita cari bilangan yang maksimum lah. Tak mungkin minimum boleh beri income yang maksimum kan? Mesti bilangan yang maksimum boleh beri income yang maksimum. Jadi kalau ini titik persilangan maksimum, jadi kamu dapati bahawa bilangan dia baju kurung modern ialah 25. Maksudnya S 15, Y 25. Maksudnya ini nombor 4 Jadi kamu boleh tulis bilangan S sama dengan 15. Bilangan Y sama dengan 25. Boleh, jadi jumlah pendapatan. Okey, income sama dengan 15 kan. Taruh dengan tadi baju kurung besar tadi berapa? RM50. Jadi taruh RM50 lah. Tambah lagi baju kurung modern 25 helai. Taruh dengan harga sehelai RM75. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. Ingat unit RM. Tulis Ini 15 taruh 50. Tambah lagi 25 taruh 75. Jadi jawapan ialah 2625. Okey, boleh? Jadi sudah selesai untuk soalan 7. Jadi kalau kamu rasa video cikgu membantu kamu, jadi kamu boleh like video cikgu, share, subscribe, dan ingat jangan lupa tekan buka loceng di tepi. Jadi kita jumpa lagi video yang seterusnya, bye bye.